terutamanya ketika memakai pakaian istiadat. Pembukaan Melaka menggabit banyak kuasa-kuasa besar datang berdagang, terutamanya pedagang Islam dari Arab, Parsi, Turki, China dan India, juga pendatang dari Siam, Kepulauan Sumatera dan juga Jawa. Kedatangan pedagang-pedagang dari luar ini banyak mempengaruhi budaya berpakaian, terutama dari segi rekaan dan material yang digunakan. Sejak dari abad ke-15 dan ke-16, material daripada sutra dan rok menjadi bahan utama sebagai pakaian raja-raja dan pembesar Melayu. Pakaian daripada kain songket hanya banyak diperolehi daripada akhir tahun 1940-an, iaitu selepas Perang Dunia Kedua. Kegemilangan songket Melayu amat terselah semasa Hari Kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957, apabila semua raja-raja Melayu dengan gemilangnya mengenakan persalinan istiadat daripada songket bunga penuh, bunga bertabur dan berjadu. Sebelum ini, kain songket tidak dipotong untuk dijadikan pakaian, sebenarnya hanya dijadikan kain istiadat, kain sarung dan juga selendang. Tekstil Melayu merujuk kepada kain-kain tenunan yang dihasilkan oleh orang Melayu, termasuk seluruh penduduk di pribumi Kepulauan Melayu. Kain tenunan Melayu yang dihasilkan oleh masyarakat tempatan, terutamanya kain tenun, kain corak muar, kain limar, kain songket, kain limar tenggarong, kain limar berayat dan kain mastuhi amat diminati di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Kain songket juga dikenali sebagai kain pelatak dan kain bertulus juga ditenun oleh orang Melayu. Kain songket yang juga dikenali sebagai kain pelatak dan kain bertulus juga ditenun oleh orang Melayu Sarawak kerana ia dianggap warisan dari Kesultanan Brunei. Tekstil Melayu sangat terkenal dengan ragam dan hiasan seperti tekatan kelingkan, germus dan telepuk yang dihasilkan bagi menghiasi permukaan kain dengan corak-corak daripada benang emas, perak dan kertas emas. Antara pakaian tradisional Melayu adalah baju kebaya. Sepasang baju kebaya potongan tradisional yang diperbuat daripada songket yang ditenun khas dengan motif bunga kesemak dan teluk berantai. Ianya dipadankan dengan selendang kelingkan yang dipakai oleh kerabat Diraja Kelantan sekitar tahun 1940-an. Seterusnya, bagi pakaian tradisional untuk kaum lelaki adalah baju Melayu cekak musang. Sepersalinan pakaian yang terdiri daripada baju, seluar, bengkung, samping dan tengkolok. Pakaian daripada songket dengan corak jalur berdiri, manakala kain samping dengan kepala dan kaki bermotifkan pucuk rebung. Pakaian istiadat Sultan Pahang sekitar 1940-an. Terdapat pelbagai jenis baju kurung yang menjadi budaya warisan Melayu, antaranya baju kurung yang mempunyai potongan kembang dan benangan sempit, diperbuat daripada kain sutera Cina bersulang kelingkang bunga bertabur yang dipakai oleh wanita Kedah yang berasal dari Sambas, Kalimantan pada awal tahun 1900. Seterusnya, baju kurung berkikik dan leher cekak musang yang diperbuat daripada kain sutera halus dengan corak jalur melintang dan menegak, dipakai pada hari keramaian dan juga menjadi pakaian keluarga Diraja Melayu sekitar 1900. Seterusnya, baju kurung songket. Baju kurung ini mempunyai potongan kembang dengan lengan besar yang terbuat daripada kain songket dengan motif bunga bertabur, dipakai oleh wanita bangsawan yang berasal dari Kelantan pada awal tahun 1900. Songket dikenali sebagai ratu kain dalam tenunan Melayu. Ia berkait rapat dengan keluarga kain broket dan kain tenun yang menggunakan benang emas. Songket mendapat nama daripada teknik yang digunakan untuk menghasilkan, iaitu benang emas ditenun ke dalam kain menggunakan teknik benang pakan tambahan untuk mencipta corak-corak tambahan ke atas latar kain sutera. Songket ditenun menggunakan alat tenunan tradisional Melayu yang dikenali sebagai kit Melayu. Contoh kain songket adalah kain songket sarung
terlebih dahulu.